Terima kasih Azam. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Pemimpin peringkat akar umbi Parti Pesaka Bumiputera Bersatu PBB perlu melengkapkan diri dengan pengetahuan tentang pelbagai polisi dan dasar kerajaan yang disediakan untuk manfaat masyarakat. Timbalan Presiden PBB, Dato' Ahmad Douglas Ogah Embas berkata, ini bagi memastikan para pemimpin berupaya menyampaikan dasar dan polisi tersebut secara tepat kepada masyarakat khususnya peringkat wanita, bapa dan pemuda. Dato' Ahmad Douglas berkata melengkapkan diri dengan pengetahuan tersebut, penyampaian perkhidmatan kerajaan juga akan lebih berkesan. Beliau yang juga Timbalan Ketua Menteri menyatakan demikian pada pelancaran Jerayawara Gabungan Parti Sarawak Bukit Saban dan pelancaran cabang kecil PBB Berutan Ulu di Rumah Hendry Jawan Serudit Atas di Betong. Sementara itu, beliau berterima kasih kepada Ketua Rumah Panjang yang mewakili 43 Rumah Panjang Dewan Undangan Negeri Bukit Saban yang menyatakan sokongan terhadap beliau untuk terus mewakili DUN tersebut pada pilihan raya akan datang. Katanya Gabungan Parti Sarawak mempunyai pengalaman dan rekod cemerlang dalam memimpin pembangunan sosioekonomi Sarawak. Justru sokongan tersebut dilihat amat bertepatan. Pada majlis sama, beliau yang juga pengerusi jawatan kuasa pengurusan bencana negeri turut menyampaikan mesin pengimbas suhu badan dan monitor televisyen kepada Sekolah Kebangsaan Paku Sentral SPAU dalam usaha menangani penularan pandemik COVID-19. Parti Rakyat Sarawak akan mengekalkan penyandang ahli Dewan Undangan Negeri Adun Murum, Belaga dan Parlimen Hulu Rajang sebagai calon bertanding dalam pilihan raya akan datang. Timbalan Ketua Menteri Sarawak Tan Sri Dato' Ahmad Dr. James Jemut Masing yang juga Presiden PRS berkata secara prinsipnya penyandang sedia ada di DUN Murum, Kennedy Cukpai Ugon dan DUN Belaga Datuk Liwan Lagang akan dikekalkan. Namun ia tertakluk kepada keputusan muktamad daripada Ketua Menteri Datuk Patinggi Abang Johari Tun Openg selaku pengerusi Gabungan Parti Sarawak GPS. Jadi siapa jadi calon itu hari segi parti Jamai Kumata, hari segi parti segi yang berhormat Cokpai dipilih jadi calon itu. But the endorsement is with the Chief Minister. Ia belum ada betul kendanya pangabaya. Tang dari segi parti muda, hari di Murum tu yang berhormat Cokpai, hari Belaga tu yang berhormat Datuk Liwan Lagang jadi calon. Hari balik sampai temu nanti Kepala Menteri di koalisi asuhai lah. Malah sekiranya pilihan raya negeri dan parlimen diadakan serentak, Ahli Parlimen Hulu Rajang Datuk Wilson Ugak Kumbong juga akan dikekalkan sebagai calon parlimen Hulu Rajang. Datuk Wilson Ugak di Hulu Rajang tu lah. Jadi dari segi parti, segi yang berhormat Wilson Ugak Kumbong jadi calon kita Hulu Rajang. Tan Sri Dato' Ahmad Dr. James Jemut Masing berkata demikian ketika berucap di majlis perasmian Dewan Serbaguna Rumah Licong Sungai Sebutin Tubau. Menurut beliau, pencapaian positif dan memberangsangkan Kennedy Cukpai di Tun Murum pada penggal pertama menerusi sokongan rakyat di kawasan tersebut sebagai suatu yang wajar dikekalkan. Malah katanya menerusi kerjasama erat di bawah Parlimen Hulu Rajang dan DUN Belaga menerusi Datuk Liwan Lagang, usaha membangunkan kawasan di bawah pentadbiran PRS akan terus berjaya pada masa akan datang. Di bawah Parlimen Hulu Rajang terdapat 3 kawasan DUN iaitu DUN Murum, Belaga dan Baleh dan ia diwakili oleh PRS. Jabatan Penyiaran Negeri Sarawak disaran terus memartabatkan seni dan budaya di Bumi Kenyalang dalam usaha merancakkan sosio-ekonomi negeri ini. Menteri Muda Wanita, Keluarga dan Pembangunan Kanak-kanak, Datuk Rozi Yunus menyatakan ia dapat diketengahkan menerusi penganjuran program-program di saluran televisyen dan radio serta media sosial rasmi. Datuk Rozi Yunus berkata langkah ini adalah perlu bagi membantu meningkatkan taraf hidup penduduk di Sarawak untuk memasarkan produk dan hasil seni masing-masing di luar kawasan. Beliau berucap demikian semasa merasmikan program Juh Berambih @RTM di Miri bagi mewakili Timbalan Ketua Menteri Dato' Amar Awang Tengah Ali Hassan. Dalam pada itu, beliau menyatakan penghargaan kepada RTM kerana telah banyak membantu pemimpin tempatan dalam menyampaikan perancangan pembangunan mereka kepada penduduk negeri ini. Pada majlis yang sama, Datuk Rozi turut mengumumkan peruntukan RM5,000 kepada Kelab Sosial Miri FM untuk pelaksanaan program dan aktiviti.
Anugerah Carta Sapa Juara ACSJ akan terus dimantapkan bagi memartabatkan industri muzik Iban dan Dayak di bawah Jabatan Penyiaran Negeri Sarawak. Penerbit ACSJ Bana Jimbat berkata ia adalah untuk menggalakkan lebih ramai anak seni khususnya penyanyi Dayak bersama-sama merancakkan industri muzik. Bana Jimbat memberitahu penganjuran ACSJ diyakini menjadi platform terbaik memartabatkan industri muzik Dayak kerana kepelbagaian saluran radio tempatan menyiarkan hasil karya penyanyi Dayak. Objektif adalah untuk memartabatkan industri muzik Iban, lagu Iban ataupun lagu Dayak lah. Sebab sebelum ini kita tak ada platform lain untuk kita memartabatkan industri muzik kita. Beliau yang ditemui pemberita selepas program pengingat ACSJ Johor Berambih 8RTM di Miri juga memberitahu penganjuran pengingat ACSJ ini berkonsepkan rakaman tanpa penonton berikutan pandemik COVID-19. Program pengingat ACSJ ini menampilkan persembahan daripada artis tempatan antaranya Melissa Francis, Florence Low, NK Yongai, Ferini Minia dan Christopher Loudness Empire. Pasukan Batalion ke-13 Regimen Askar Melayu Diraja berjaya mematahkan cubaan pendatang asing tanpa izin parti menyelinap masuk ke Sarawak malam tadi. Markas Division Pertama Infanteri Malaysia menerusi kenyataan berdedahkan dalam kejadian kira-kira pukul 11.45 malam itu, sepasukan anggota diketuai Sarjan Muhammad Nasaruddin Hamdan yang sedang melakukan rondaan keselamatan di laluan lorong tikus di sempadan Sarawak, Kalimantan Barat telah terserempak dengan 6 orang awam yang mencurigakan. Kesemua individu tersebut sedang berjalan memasuki Malaysia dan dalam proses merentas sempadan Malaysia-Indonesia daripada Entikong. Setelah ditahan dan diperiksa, parti tersebut didapati membawa beg pinggang, 4 unit telefon bimbit serta sejumlah wang tunai yang dianggarkan bernilai RM300. Kesemua parti yang ditahan telah diusir keluar bagi mengelakkan kes penularan COVID-19 di pusat tahanan seperti saranan Menteri Kanan Keselamatan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob yang menyatakan operasi benteng kini memfokuskan pendekatan pengusiran parti berbanding tangkapan. Laporan polis berkenaan operasi tersebut juga telah dibuat di Balai Polis Tebedu. Duduk di rumah kekal selamat bagaikan slogan bagi tahun ini, namun tidak semua insan menikmati kediaman yang selamat. Di Kampung Semariang Batu Kuching, sebuah keluarga terpaksa berteduh di kediaman ibarat sebuah pondok terletak di kawasan tanah berpaya dengan serba kekurangan. Tiada bekalan elektrik, tiada pekerjaan tetap dan bakal menimang cahaya mata ketiga, saudara baru kita Muhammad Norizan Rikin Abdullah khawatir bayi yang akan lahir itu kelak menerima nasib yang sama seperti kakak dan abangnya lahir di rumah. Manakala isterinya Anik Abdullah yang belum diluluskan permohonan menjadi penduduk tetap melahirkan anak di hospital bukanlah satu kemudahan baginya. Cuma rumah ya sebab ini pun kadang-kadang dah malam, kadang dah hujan tu. Memang dia tak boleh nak duduk lah. Memang bocor. Kami buat rumah dengan anak lelaki ni, 12 hari buat rumah ni. Mendirikan rumah atas ihsan ketua kampung, Norizan turut menghadapi kesulitan untuk menghantar 2 anaknya ke sekolah berikutan tiada kad pengenalan dan surat beranak. Ini anak 2 ni, anak saya sini. Dia dah pergi dekat pejabat sumpah, sudah buat surat dia. Dah buat. Cuma yang sekarang ni nak buat siji keheran ni susah sebab ketua kampung tak nak jadi saksi sampai ke hari ini. Memeluk Islam sejak 10 tahun lalu di Johor, Muhammad Norizan 50 tahun amat memerlukan bantuan daripada pihak berkuasa. Melihat keadaan mendesak itu, Pertubuhan Pembangunan Masyarakat Melayu Sarawak PEMS turun padang bagi meneliti bantuan yang boleh disumbangkan kepada saudara baru itu. Cuba nak mengganti, nak membuat pondok baru untuk beliau supaya mereka selesa lah, sekeluarga selesa tidur waktu malam ataupun waktu hari hujan lah. Malah beliau akan memohon pemancar kawasan itu bagi memberi kelulusan sementara kepada keluarga terbabit menumpang di atas tanah berpaya berkenaan. Beliau juga percaya dengan kos RM10,000 pihaknya mampu mendirikan rumah yang lebih sempurna bagi keluarga Muhammad Norizan. Sebagai saudara se-Islam, Ikram berharap pihak berwajib bersama-sama insan yang telah diberi hidayah ini. Sekian berita dari Sarawak. Kita kembali bersama Azam di Angkasa Puri. Silakan.